Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni bersama seorang tokoh dan pahlawan yang sangat berani di kalangan para sahabat Nabi SAW. Beliau ialah Sayyiduna Al-Bara' bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah adik kepada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita kisahkan pada pertemuan yang pertama dahulu. Tidaklah keberanian Sayyidina Anas itu kurang berbanding keberanian adiknya, namun kepahlawanan Al-Bara' itu jelas kelihatan pada peperangan-peperangan besar yang disertai oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berperwatakan yang sangat sederhana. Rambutnya yang berpintal-pintal, terkadang pakaiannya yang agak berdebu, kurus, tidak ada daging pada tulangnya. Sehingga jika ada seseorang yang memandang ke arahnya, pandangan itu tidak akan kekal lama, terus akan dialih ke tempat yang lain. Karena apa? Tidak ada yang istimewa dan menarik pada wajah dan tubuh badan Al-Bara' bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Namun, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam wataknya, perwatakannya atau keterampilannya yang begitu, tubuhnya yang kurus begitu, pernah dia membunuh 100 orang tentera musyrikin secara berhadapan. Yang mana peperangan yang berlaku pada zaman dahulu, sebelum berlakunya peperangan yang besar, masing-masing kedua-dua belah pihak akan mengetengahkan pahlawan mereka. Cabar-mencabar berlaku untuk menaik atau menurunkan semangat. Maka ditampilkan di antara tokoh pahlawan yang paling hebat untuk memulakan peperangan yang kecil dahulu. Sayyidina Al-Bara' bin Malik mencabar seorang demi seorang sehingga 100 orang pahlawan musuh terkorban di tangannya dalam satu masa yang sama. Alangkah kekuatan yang dimiliki dan keberanian yang ada padanya begitu menakjubkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mari kita lihat ada dua kisah peperangan yang menunjukkan keberaniannya yang sangat tinggi. Peperangan yang pertama ialah lepas kewafatan Nabi SAW berlaku gerakan riddah secara besar-besaran. Ia berlaku di segenap pelosok Jazirah Arab, kecuali yang terselamat ialah penduduk kota Mekah, Taif, Madinah dan beberapa kampung-kampung kecil di sekitar 3 bandar yang besar ini. Gerakan riddah yang paling besar dan memberi kesan ke atas dan memberi kesan dan pengaruh ke atas masyarakat Arab tentunya yang berlaku di Yaman, diketuai dan dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang dibai'ah menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW tidak menunggu lama untuk segera mempersiapkan pasukan tentera menuju ke medan riddah untuk mengajak mereka kembali semula kepada Islam yang benar atau memerangi mereka, sehinggalah mereka ditumpaskan dan tidak lagi memberi pengaruh yang buruk ke atas orang lain. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
11 buah pasukan disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dan setiap pasukan itu dilantik seorang ketua. Lalu mereka pergi bertebaran di beberapa tempat yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar tentang kemurtadan yang berlaku, terutamanya di satu tempat yang bernama Al-Yamamah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa orang-orang Yaman ketika itu begitu cepat menerima dakwaan palsu kenabian Musailimah Al-Kadzab? Bila ditanya pengikut Musailimah tentang kenapa kamu begitu ta'assub dengan Musailimah Al-Kadzab, katanya, kami bersaksi bahawa Musailimah adalah seorang pembohong dan Muhammad itu adalah seorang yang berani, yang jujur, akan tetapi dustanya Rabi'ah itu lebih kami suka berbanding jujurnya Mudhar. Yakni Musailimah daripada kabilah Rabi'ah, adapun Nabi SAW daripada kabilah Mudhar. Tuan-tuan numpang dirahmati Allah. Ta'assub mereka yang begitu dahsyat itu menjadikan mereka mempertahankan Musailimah seolah-olah dia lebih Nabi berbanding Nabi Muhammad SAW. Sampai tahap tu. Jelas kebodohan yang ada pada lidahnya, rekaan dan kepalsuan. Namun mereka telah membutakan mata dan mentulikan telinga mereka. Lalu dihantar tentera yang pertama yang diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Namun tentera Musailimah dengan mudah mengalahkan pasukan tentera tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengutus pula tentera yang kedua di bawah pimpinan Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid, insya-Allah kita akan sampai waktunya bicara tentang kehebatan dan ketokohan beliau, insya-Allah. Dalam tentera Sayyidina Khalid bin Al-Walid terhimpun ramai di kalangan para sahabat daripada Ansar dan Muhajirin. Termasuk dalam tentera itu ialah Sayyidina Al-Bara' bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bertembunglah dua pasukan di tempat yang bernama Al-Yamamah, iaitu dalam kawasan Najd. Najd ni hari ini berada di dalam peta dia duduk di Arab Saudi. Dahulunya berada di dalam Yaman. Kemudian mereka berundur sehingga mereka masuk semula ke Yaman. Di awal peperangan, kekuatan dan kemenangan berpihak pada Musailimah Al-Kadzab, hingga ramai di kalangan tentera Islam terbunuh, syahid dan berundur daripada tempat mereka. Sehinggalah tentera Musailimah sampai ke kemah yang didirikan untuk panglima tentera Islam, iaitu kemah Khalid sendiri. Bahkan isteri yang dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid hampir dibunuh oleh tentera Musailimah yang menceroboh masuk ke dalam kawasan perkemahan yang didirikan oleh tentera Islam. Tuan-tuan numpang dirahmati Allah, menyedari hal yang bahaya tersebut, Sayyidina Khalid bin Al-Walid menyusun semula strategi perangnya. Ini kehebatan Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Bagaimana dia buat? Dia asingkan orang Ansar hampa duduk dalam satu pasukan. Orang Muhajirin, sahabat Muhajirin duduk dalam satu pasukan. Kemudian daripada kabilah-kabilah yang lain, yang bukan daripada Ansar dan Muhajirin, duduk dalam pasukan-pasukan mereka mengikut keluarga ataupun kabilah. Kenapa? Pertama, bukan menimbulkan semangat asabiyah, tetapi menimbulkan semangat persaingan. Dan supaya jika ada yang gugur di antara mereka, maka dapat diketahui dengan cepat kabilah mana yang banyak
gugur atau korban syahid dalam peperangan tersebut. Lalu diminta oleh Sayyidina Khalid daripada setiap ketua daripada Ansar, Muhajirin dan kabilah-kabilah yang lain untuk bangun, bercakap, memberi semangat dengan cara mereka sendiri, dengan menyentuh tentang hubungan kekeluargaan, bagaimana kasih sayang mereka terhadap Islam. Hari-hari yang baru sahaja berlalu yang telah mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, mengimbau kembali kenangan-kenangan hebat bersama Nabi SAW. Maka masing-masing naik semangat. Di antara mereka yang bercakap ialah Thabit bin Qais, Zaid bin Al-Khattab, adik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini berbicara dengan penuh semangat. Bahasa kita ceramah dululah, ceramah bagi motivasi, naik semangat pergi perang. Dan kesemua mereka yang disebut tadi, tokoh-tokoh tadi, gugur syahid di medan Yamamah. Lalu Sayyidina Khalid bin Al-Walid datang kepada seorang anak muda di kalangan Al-Ansar, namanya Al-Bara. Lalu katanya, wahai Al-Bara, bangun. Qum ilaihim ya fatal ansar. Bangun, pergi, cakaplah dengan mereka wahai anak muda Ansar. Lalu dia pun bangun di hadapan kaumnya Al-Ansar dan berkata, ya ma'syaral Ansar, la yufakkiranna ahadun minkum birruju'i ila al-Madinah, fala madinata lakum ba'da al-yawm. Wahai orang-orang Ansar, jangan ada seorang pun lagi di kalangan kamu yang berfikir untuk pulang semula ke Madinah. Tak ada Madinah dah lepas ni. Hamba tersarut fikir nak balik. Tak ada, ni tempat kita yang terakhir. Wa innama huwa Allah wahdahu thumma al-jannah. Hanya sahaja yang ada adalah Allah kemudian syurga. Terus dibawanya tentera-tentera Islam kalangan Ansar menyerang dan juga berjuang berhabis-habisan, sehinggalah tentera Musailimah Al-Kadzdzab berundur dan mereka berlindung di satu tempat yang diberi nama sebagai, selepas itu, Hadiqatul Maut, taman kematian. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Tentera Musailimah tak mampu bertahan dengan asakan akibat daripada semangat yang ditimbulkan oleh para sahabat, terutamanya Al-Bara bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Namun mereka telah bersiap sedia. Jika mereka diasak, ada satu kota atau tempat yang mereka telah benteng dengan tembok yang tinggi. Di atas tembok itu telah disiapkan pemanah-pemanah yang menghujani tentera Islam dengan anak panah, sehingga tidak mampu menghampiri tempat tersebut. Ini menjadi masalah yang kedua. Setelah masalah yang pertama ialah bilangan tentera Musailimah yang banyak dan ta'assubnya mereka mempertahankan kedajalan Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai Nabi. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Apa yang berlaku ketika ini? Kelihatan lebih jelas keberanian Al-Bara bin Malik. Bila dia melihat tidak ada siapa yang mampu menghampiri kota ataupun benteng tempat berlindungnya Musailimah dan tentera-tentera Riddah. Dan kalau boleh hampiri pun apa yang mereka boleh buat? Kerana dindingnya yang terlalu tinggi, pintunya yang begitu tebal, dikunci daripada dalam. Lalu dia berpaling kepada pemanah, meminta mereka siapkan satu panah besar yang boleh menujahnya jauh masuk ke dalam tembok tu. Dalam tembok tu ada ribuan, bahkan disebut puluhan ribu, hampir 40,000 tentera Musailimah. Mungkin sebahagian kecilnya dah terkorban di luar, bahagian besar ada dalam. Dia minta, dia minta izin daripada Sayyidina Khalid bin Al-Walid, hampa letak aku atas plastik besar ni, panah besar ni, tak pergi lepas aku masuk dalam, dekat-dekat dengan pintu, hampa tunggu sama ada aku syahid atau aku buka pintu. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Ini biasa-biasa punya orang tak berani nak tawak benda tu. Nak tawak satu hampir mustahil, dicampur ke dalam ribuan tentera musuh
kemudian mampu buka pintu dengan selamat, tapi itulah azamnya. Itulah keberaniannya. Apa yang berlaku? Maka lontar dia masuk. Bila masuk, jatuh dia dalam tu, terus dia pukul tibai apa semua, sehingga dia berjaya buka pintu dan dia berteriak, wahai tentera Islam, masuklah. Pintu telah dibuka. Tuan-tuan dirahmati Allah, apabila terbukanya pintu kota, tentera Islam masuk, menyerang, membunuh, sehingga akhirnya menghapuskan sama sekali tentera Musailimah dan juga membunuh Musailimah yang merupakan seorang yang mula-mula mendakwa sebagai Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun harganya bukan murah, tuan-tuan dirahmati Allah. Di badannya ada hampir ataupun lebih daripada 80 kesan luka akibat tusukan pedang, anak panah dan tombak. Sehingga menggamit perhatian Sayyidina Khalid bin Al-Walid untuk merawatnya sendiri dengan tangannya. Sayyidina Khalid yang angkat dia, letak di tempat, dirawat berbulan-bulan lamanya hinggalah dia sembuh, pulang ke Madinah. Khabar gembira itu sangat dihargai oleh Sayyidina Umar. Betapa satu masalah besar, Sayyidina Abu Bakar minta maaf, satu masalah besar yang telah diselesaikan, iaitu kematian Musailimah Al-Kadzab dan juga kekalahan tentera Riddah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebenarnya Al-Bara' bin Malik sangat bercita-cita untuk syahid dalam peperangan itu. Mengharapkan kalaulah itu nafasnya yang terakhir. Namun Allah masih berkehendak untuk beliau terus berjuang mengangkat kalimah Allah hinggalah sampai pada satu lagi peperangan, iaitu yang berlaku di Parsi. Peperangan disebut Fathu Tustar. Ini pun satu peperangan yang cukup dahsyat. Kira-kira Parsi dia dah kalah dah, hingga dia lari berkampung di dalam kota dia yang paling besar. Di luar tembok yang tinggi, di luar kota itu pula ada parit yang dalam digali dan dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan Parsi yang berbadan besar. Peperangan ini juga menyaksikan strategi perang yang digunakan oleh Parsi yang tak pernah dihadapi oleh tentera Islam, yang mana tentera Parsi berada di atas tembok, di tangan mereka ada cangkuk, yang cangkuk itu direndam dalam minyak. Kemudian mereka bakar cangkuk tu dan campak ke arah himpunan tentera Islam. Campak terus tarik, memang sangkut benar. Tarik, berderet sangkut, tak apa, angkat pula, celup dalam minyak, cucuh lagi, baling. Di antara yang tersangkut dengan cangkuk itu ialah abang kepada Sayyidina Al-Bara' bin Malik, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Melihat abangnya sedang ditarik oleh cangkuk itu, apa yang difikirkan hanyalah untuk menyelamatkan saudaranya. Lantas dipegangnya rantai itu. Tuan-tuan, bayangkan rantai yang panas bila dipegang. Kata Sayyidina Anas, demi Allah tidak ada daging langsung di tangannya. Di tangan Al-Bara' tak ada daging. Pegang tu habis, kau duduk luruh. Tapi dia bertahan sehingga dicabut cangkuk itu daripada saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika itu dia sangat bercita-cita untuk mendapat syahadah. Bila tangan dia dah habis terbakar, badan dia pun dipenuhi dengan anak panah, dia pun memohon daripada Allah, Allahumma rzuqni syahadah, ya Allah berikanlah kepadaku syahadah. Fa'ajab Allah du'a'ah haitsu kharra sari'an syahidan mughtabitan biliqa'illah. Kira-kira dia gugur syahid dalam keadaan sangat gembira bertemu dengan Allah. Wajahnya penuh dengan senyuman, walau tubuh badannya dipenuhi dengan luka, darah, dan sebahagian daripada anggotanya, yakni kulit dan juga isi tangannya, telah
hancur, terlepas daripada tangannya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, semoga Allah memuliakan wajahnya di dalam syurga nanti dan mengembalikan apa yang hilang daripadanya dengan gantian yang lebih baik, dan semoga kerinduannya untuk terus musahabah mendampingi Nabi SAW terubat sekira-kira Allah, moga-moga Allah memasukkannya ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi SAW, dan kita juga yang penuh kerdil, penuh dengan segala kekurangan, dosa dan kesalahan, hilang segala atau kecil sangat keberanian kita dalam pertahanan agama ini. Kita juga nak tumpang keberkatan orang-orang yang hebat. Moga-moga ya Allah, jika ada peluang Kau izinkan kami untuk menjadi orang-orang yang berani mempertahankan agama-Mu. Setelah itu izinkanlah kami mati dalam mempertahankan agama-Mu. Setelah itu ya Allah, izinkan pula kami masuk ke dalam syurga, tinggal bersama-sama orang-orang yang hebat yang telah berjuang mempertahankan agama-Mu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah jika dipanjangkan umur, kita akan baca pula kisah sahabat seterusnya, iaitu Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat yang selalu kita dengar nama dia apabila datangnya peristiwa ataupun bila masuk tahun baru Hijrah, bila kita berbicara tentang peristiwa perpindahan Nabi SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, yang mana Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang di kalangan para sahabat Nabi SAW yang juga di kalangan pemberani, pahlawan yang begitu hebat, yang namanya ialah Khalid bin Zaid An-Najjari, terkenal dengan kunyah atau panggilan mesra orang Arab sebagai Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.